Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan Sarofi Zahaj Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Tulisan Jawi warisan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi seterusnya. Jelajah Kerjaya 2024 memudahkan pemadanan kerja antara pencari kerja dan syarikat swasta. Cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mendidik pelajar sensori pendengaran ialah kekurangan pengetahuan tentang masalah pendengaran, pendekatan pengajaran yang berkesan dan kebolehan berkomunikasi khususnya dalam bahasa isyarat bagi membantu pelajar-pelajar memahami pelajaran dengan baik. Justru Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas Pendengaran dan Bengkel Bahasa Isyarat diadakan pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan, seminar selama 3 hari dihasrat dapat membina dan meningkatkan kecekapan para guru dalam pendidikan khas pendengaran dan bahasa isyarat seiring dengan matlamat untuk mencapai pendidikan inklusif bagi semua pelajar, terutama yang mengalami kesukaran dalam pembelajaran akibat masalah pendengaran. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Seminar memberi peluang kepada para peserta untuk meneroka strategi-strategi pengajaran yang efektif, menyertai aktiviti-aktiviti dan mempelajari bahasa isyarat sebagai kaedah komunikasi penting dalam membentuk persekitaran bilik darjah inklusif yang kondusif khususnya bagi pelajar berkeperluan khas pendengaran. Tulisan Jawi adalah satu simbol budaya yang bukan sahaja indah dari segi seni tetapi dipenuhi dengan nilai sejarah yang perlu dipertahankan. Tulisan Jawi merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi seterusnya. Namun, apa yang berlaku sekarang menurut Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, usaha untuk mempertahankan tulisan Jawi dilihat semakin berkurang dan sering diabaikan. Justru peraduan menulis nama dan tanda tangan dalam tulisan Jawi bagi pelajar-pelajar sekolah rendah adalah bertepatan dan sedikit sebanyak akan memupung rasa cinta kepada warisan budaya Melayu serta memperkasakan kemahiran menulis dan mengenal huruf-huruf Jawi dengan betul dan indah. Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani juga menjelaskan peraduan tersebut bukan sahaja mengasah kemahiran menulis dalam tulisan Jawi tetapi juga mendekatkan diri terutama generasi muda kepada khazanah warisan bangsa yang kaya dan bernilai. Juara disandang oleh Dayang Nur Hazarina Alina binti Abdullah dari Sekolah Rendah Awang Haji Muhammad Yusuf Katimahar, Awang Muhammad Khalil Sharif bin Muhammad Sahri Rizwan dari Sekolah Rendah Kampung Mata-Mata Gadong dan Awang Muhammad Adam bin Nayan dari Sekolah Rendah Puni Temburong masing-masing meraih tempat kedua dan ketiga.
20 qari dan 3 qari'ah memperdengarkan bacaan masing-masing pada hari pertama Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan bagi tahun 2025. Musabaqah berlangsung selama 3 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. Antara yang hadir Dr. Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Perundangan Islam. 57 peserta bertanding pada peringkat separuh akhir. Pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah akan diadakan Khamis ini. Siaran langsung musabaqah dapat diikuti melalui platform media sosial Kementerian Hal Ehwal Agama. Dua qari mewakili negara ke pertandingan Al-Quran antarabangsa Kuwait ke-13 yang diadakan pada 13 hingga 20 November 2024. Peserta negara berlepas meninggalkan negara pagi tadi. Awang Adi Syahzani bin Syahri akan menyertai kategori menghafaz 30 juz Al-Quran. Sementara Haji Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah akan menyertai kategori tilawah. Peluang pekerjaan dibukakan bagi para pencari pekerjaan dalam jelajah kerjaya. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Jelajah Kerjaya 2024, Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei, peluang orang ramai untuk berjumpa terus dengan pelbagai syarikat terlibat dan memohon jawatan kosong yang ditawarkan. Jelajah kerjaya yang diadakan secara bergilir-gilir sebelum ini diadakan di daerah Belait. Kali ini ia diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong sehingga esok 12 November. Jelajah Kerjaya memfokuskan pada pameran kerjaya dengan syarikat-syarikat menawarkan peluang pekerjaan dan temuduga terbuka kepada pencari pekerja tempatan. Jelajah seumpamanya akan diteruskan ke daerah Temburong pada hari Rabu 13 November di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar dan di daerah Brunei dan Muara diadakan selama 4 hari 14 hingga 17 November di bangunan Setia Point Perakas. Meningkatkan lagi fasiliti job matching iaitu antara demand dan supply, itulah di mana menjob matchingkan pencari kerja dengan syarikatannya. Penglibatan pempamer berperanan penting dalam menjayakan Pesta Buku Brunei tahun ini yang diadakan selama 10 hari. Ia terbukti selepas 50,000 orang mengunjungi Pesta Buku berkenaan yang akan berakhir malam ini. Pesta berkonsepkan pendidikan hiburan tersebut juga menjadi fokus pengunjung dalam mencari bahan bacaan berbagai genre yang membuktikan budaya membaca masih relevan. Menampilkan 37 pempamer dalam dan luar negara, Pesta Buku Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka mendapat sambutan yang menggalakkan. Sambutan sangat luar biasa. Sambutan kedatangan orang Brunei itu memang sangat supportif dan diorang mendukung betul lah kita punya karya-karya. Kami mengambil peluang ini untuk mendapatkan bahan terbitan daripada Brunei untuk kegunaan pengunjung kami, pengguna kami di Sarawak. Pesta buku ini macam yang membuka minda orang ramai untuk macam membaca buku lebih banyak lagi. Baguslah untuk student, untuk pengunjung untuk mencari buku yang orang mau. Persatuan Saudara Baru Temburong Pesat ditubuhkan bagi menjaga kebajikan saudara baru yang beragama Islam. Persatuan ini dijalankan oleh ahli yang berkelayakan di bawah unit dakwah daerah Temburong yang banyak menyumbang terhadap perkembangan Islam di daerah berkenaan.
Dengan kerjasama unit dakwah, Persatuan Pesat juga bergiat aktif dalam membantu dan membimbing saudara baru dan jumlah saudara baru yang menyertai persatuan tersebut terus meningkat. Untuk membiasakan para mu'alaf khususnya yang daerah Temburungan ini dengan mendedahkan mereka dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Lepas satu contoh yang macam yang aktiviti sukan dan membiasakan dioranglah dengan kehidupan sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah setakat ini yang bergiat aktif di Persatuan Saudara Baru Pesat Temburung dalam 60 orang, kalau kirakan lebih daripada itu sebenarnya, tapi yang aktif setakat ini 60 orang. 5 lelaki warga negara Indonesia didakwa di mahkamah atas kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Pendakwaan berkenaan merupakan hasil daripada operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Kuala Belait yang dijalankan di bawah operasi Kaban. Samsudin 41 tahun, Dedi Setiawan 26 tahun dan Andi Perwanto 29 tahun dijatuhi hukuman penjara 5 bulan bermula 5 November dan 3 kali sebatan bagi kesalahan tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mereka mansuh. Manakala Ahmad Sohoni 51 tahun dijatuhi hukuman penjara 5 bulan bagi kesalahan tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Hukuman sebat ditiadakan mengikut peruntukan Seksyen 258 Hukum Kanun Jenayah Penggal 7. Hukuman bermula pada 5 November. Sementara Samroni 51 tahun membayar denda yang dikenakan berjumlah RM3,500 atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Pengumuman keputusan HEKAS 2024 pengambilan pusingan kedua untuk institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2024-2025 akan dikeluarkan pada esok 12 November pukul 9 pagi. Pemohon-pemohon boleh mengakses akaun HEKAS masing-masing untuk mengetahui status permohonan di laman sesawang HEKAS. Bagi pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh institusi pengajian tinggi awam dan berhasrat membuat rayuan, maklumat lanjut boleh didapati di laman sesawang HEKAS dan media sosial Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Kejohanan Liga Super Sepak Takraw Time Terbuka 2024 diteruskan lagi kemarin di Kompleks Sukan Tutong. Dalam aksi saingan peringkat kumpulan pusingan pertama, menyaksikan pasukan Panglima Kota Batu mengungguli tempat teratas kumpulan C, manakala pasukan Moras Spurs A mendominasi kumpulan D. Dalam aksi kumpulan C menyaksikan pasukan Panglima Kota Batu memenangi 4 set perlawanan tanpa kalah untuk mengumpul 62 mata secara keseluruhan. Manakala pasukan Miharabi menduduki tangga kedua dengan mengumpul 60 mata. Sementara Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei A berada di tangga ketiga, masing bersatu dan pertama hijau yang tewas 4 perlawanan pula menduduki tangga keempat dan kelima kumpulan C. Sementara itu, dalam perlawanan lain, pasukan Moras Spurs A dan KLK gabungan mendominasi 2 tangga teratas kumpulan D selepas merekodkan 4 kemenangan dengan mengumpul 62 mata. Manakala Warisan Belait A yang menduduki tempat ketiga gagal meneruskan saingan ke suku akhir selepas tewas sebanyak 2 kali. Dalam perlawanan lain, MPK, Luma, STB dan Brunei Legend menduduki tangga keempat dan kelima selepas kedua-dua pasukan gagal meraih sebarang kemenangan. Bola sepak Liga Super Brunei 2024-2025. Kasuka FC mengekalkan aksi cemerlangnya dengan memenangi 6 perlawanan berturut-turut selepas membenam Kota Ranger FC 5-1. Perlawanan berlangsung semalam di Kompleks Sukan Prakas.
Kasuka berjersey gelap menggegarkan gawang Kota Ranger pada minit ke-20 dan menggandakan jaringan mereka pada minit ke-4 untuk kedudukan 2-0. Gol ketiga dijaringkan pada minit ke-27 dan Kasuka terus mendominasi perlawanan apabila berjaya menjaringkan gol ke-4 pada minit ke-43. Kota Ranger berjaya memperoleh jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-51 menjadikan kedudukan 4-1. Namun kedudukan itu tidak bertahan lama apabila Kasuka menjaringkan gol kelima pada minit ke-55. Perlawanan berakhir dengan keputusan Kasuka 5-1 Kota Ranger.